اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 35, baris yang keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bab yang ketiga, pada menyatakan marah. Bab yang ketiga, pada menyatakan marah. Sifat ghadab, sifat pemarah. Bab yang ketiga daripada 10 bab. Pada pembicaraan kitab yang kedua, pada menyatakan 10 sifat kecelaan, 10 sifat mazmumah. Dalam kitab Penawar Bagi Hati ada 3 kitab, 3 tajuk besar. Kitab yang pertama pada membicarakan berkaitan dengan 7 anggota zahir: mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan dan kaki. 7 bab pada membicarakan 7 anggota zahir. Masuk kitab yang kedua, membicarakan 10 sifat kecelaan, sifat mazmumah. Didatangkan dengan 10 bab. Kitab yang ketiga pada menyatakan pembicaraan berkaitan dengan sifat kepujian, sifat mahmudah, hak 10, didatangkan dengan 10 bab dalam kitab Penawar Bagi Hati. Jadi kita sekarang ni kitab yang ketiga, bab yang ketiga daripada 10 bab pada membicarakan 10 sifat kecelaan pada kitab yang kedua dalam kitab Penawar Bagi Hati. Jadi kena cerita sikit lah, sebab kita ni dah silap tadi tengok kuliah terakhir 12 hari bulan Mac, 12 hari bulan 3. Hari ni berapa ni? 8, 9 apa ini? 8. Dekat-dekat nak cukup 4 bulan. Dekat-dekat nak cukup 4 bulan. Kuliah ditangguhkan. Tu kira lama sangat dah tu. Lama sangat-sangat. Dekat-dekat 4 bulan kuliah ditangguhkan. Jadi kita ni berkitab. Jadi tambahan pula dalam kitab Penawar Bagi Hati ni, kalau kira silibus pengajian fardu ain, okeylah hak dalam kitab Penawar Bagi Hati. Sekurang-kurang kita mengetahui 10 sifat kecelaan ilmu, dan kita mengetahui 10 sifat kepujian, itu ilmu fardu ain. Kemudian membersihkan hati daripada 10 sifat kecelaan, menghiasi hati dengan 10 sifat kepujian, itu amal pula. Itu amal, hak wajib fardu ain kepada kita beramal. Tetapi sebelum kita nak cerita bab beramal, kita cerita dulu ilmu. Jadi sekurang-kurang mengetahui 10 sifat kecelaan, 10 sifat kepujian, ini hak
silibus sukatan fardu ain daripada ilmu tasawuf. Jadi dalam kitab Penuh Bagi Hati ni kita kena ambil satu. Jadi sekarang ni kita bicara sifat kecelaan yang ketiga. Yang pertama, yang kedua, tu kena ingat semua tu ilmu tu. Ilmu tu kena ingat semua. Sebab apa? Sebab 10 sifat kecelaan ni tak lari daripada hati kitanya. Syaitan duduk goda semua. Ni bab godaan hati. Hak godaan zahir ni kadang-kadang bila kita mari ketua tu, kadang-kadang godaan zahir ni tak berapa kuat dah. Hak godaan zahir. Tapi godaan hati ni sampai ke mati. Tu beza dia. Godaan zahir lah. Tapi dia mudah terhenti hak godaan zahir tu kerana umur ke, kerana keadaan sekeliling ke. Tapi kalau hati dia tidak berkait dengan umur dan dia tidak berkait dengan sekeliling. Tu sifat hati masing-masing. Sebab itulah antara tiga ilmu tauhid, fiqh, tasawuf yang sangat ditekan sentiasa adalah berkaitan dengan ilmu tasawuf. Adapun ilmu pegangan, ngaji molek, kemah molek, tahqiq jelas molek, itulah pegangan kita tak gerak-gerak dah. Dia tak ada kata sekali-sekala nak berpegang juga dengan akidah yang salah, tak ada dah itunya. Cuma nak pastikan kita ilmu akidah tu ilmu yang secukupnya. Bila dapat ilmu yang secukupnya, pegangan kita gitulah. Yang kita nak kiranya pegangan kita tu kuat ke tak kuat. Tu bukan pergi kepada ilmu tauhid dah tu. Tu pergi kepada amalan zahir dan batin kita. Taubah daripada maksiat zahir dan batin kita. Tu bicara hak bab kekuatan pegangan iman. Tapi nak cerita bab iman, ngaji akidah kemah selesai. Hak berkaitan dengan hak ilmu zahir pula, ilmu fiqh. Kita belajar bab semayang. Syarat rukun, syarat bagi rukun, syarat berjemaah, kita belajar betul-betul, kita mudah je nak buat amalnya. Tak ada orang yang pandai bab fiqh ni sekali-sekala nak buat semayang hak salah, tak ada. Tapi hak berkaitan dengan ilmu hati ni, belajar berkali-kali pun hak sifat kecelaan, terkadang duduk situ juga sifat kecelaan di hati. Berkali-kali kita belajar sifat kepujian, tak ada juga sifat kepujian di hati kita. Ikhlas kurang, sabar kurang, tawakul kurang, syukurnya kurang, redaknya kurang. Ilmu duk mengaji berulang-ulang kali dah. Ni hak berkaitan dengan ilmu tasawuf, amal batin tu. Lepas tu ditekan. Bukan makna hak tauhid fiqh ni tak penting, bukan hak tu ilmu yang pertama, ilmu yang kedua. Tapi nak ceritanya dari segi kita nak beramal tu, hak ilmu yang ketiga ni lah hak agak sukar, kena mujahadah. Ilmu kita boleh mengaji, tapi kalau ilmu pun tak mengaji, tak ada cerita beramal lah. Ni kita ni orang belajar, kita orang dengar sokmo, alhamdulillah lah. Orang pun duduk tanya, duduk ternanti-nanti bila kuliah boleh dimulakan kembali, bila kuliah boleh dimulakan kembali. Orang memang nak belajar, dahaga kepada ilmu, alhamdulillah. Tapi amal. Kemudian hak amal fiqh ni, siapa masa tua-tua tu ada amal fiqh yang sudah tidak diwajibkan kepada kita. Contohnya puasa, tak wajib dah kitanya. Sebab kita sudah uzur, tak mampu dah. Ni hak amal batin ni sampai ke mati. Sifat kecelaan, sifat maksiat batin, syaitan goda sampai ke mati. Kita kena bersifat dengan sifat kepujian amal batin sampai ke mati. Amal fiqh tengoklah. Puasa boleh tinggal. Bukan boleh tinggal, mana kewajipan puasa tak ada dah atas kita. Sebab kita tua dah contohnya, sakit contohnya. Jadi hak dalam kitab Penuh Bagi Hati ni kita kena ambil mana, kena apa? Kena murajaah apa? Dia kena murajaah semua. Bukan makna satu bab dibicarakan bermakna
pindah, khatam, habis kita. Jangan kan gitu. Makna ilmu ni kena ada semua ni. Sebab apa? Sebab ni nak nilai hati kita masing-masing. Dimulai dengan sifat kecelaan yang pertama, ni loba atas makan. Itu kecelaan yang pertama. Kecelaan yang kedua, loba atas berkata-kata. Itu kecelaan yang kedua. Hati kita ni suka sangat, berahi sangat berkata-kata dengan perkataan yang sia-sia. Loba hati, suka hati berkata-kata ni sifat kecelaan. Bila hati kita bersifat dengan sifat kecelaan, maka keluar sampai di anggota zahir, anggota lidah. Jadi daripada loba hati pada sifat kecelaan pergi kepada maksiat lidah, yang mana maksiat lidah ni amat banyak. Amat banyak maksiat lidah, kebinasaan lidah. Didatangkan sebahagiannya. Contohnya berdusta, contohnya mengumpat, contohnya berbantah-bantah, melawak, berjenaka. Kemudian yang terakhirnya dibicarakan dalam kitab penama bagi hati ni, memuji. Kalau kata berdusta, kalau kata mengumpat, tu kita maklumlah. Tu memang dilarang tu. Tu memang dilarang. Adapun memuji ni kata baik. Tiba-tiba memuji ni ada pula 6 kebinasaan. Kebinasaan pula atas yang memuji dan atas yang dipuji. Adapun contoh mengumpat, kebinasaan atas yang mengumpat. Yang diumpat, alhamdulillah, orang hadiah pahala. Ada ni. Orang yang diumpat, alhamdulillah, dapat pahala, orang hadiah pahala. Mana kebinasaan mengumpat hanya atas yang mengumpat, bukan yang diumpat. Yang diumpat dapat pahala. Adapun kebinasaan memuji ni, didatangkan 6 kebinasaan. 4 kebinasaan atas yang memuji, 2 kebinasaan atas yang dipuji. Mana kebinasaan memuji ni kena dua belah. Kalau yang memuji itu kebinasaan, hak dia yang memuji. Adapun tiba-tiba kita yang dipuji ni pun kebinasaan juga. Padahal kita dipuji. Orang duk puji kita nak buat guna. Kena jaga pula bahagian kita yang dipuji ni. Didatangkan dengan 2 kebinasaan atas orang yang dipuji. Yang mana terkadang orang yang dipuji ni terkadang jadi riak, jadi ujub. Terkadang orang yang dipuji ni rasa suka dengan pujian. Cukup dah ilmu, dah orang puji ilmu banyak, cukup dah amal, sebab orang puji kita amal banyak. Jadi lemah dah kita ni. Sebab apa? Sebab orang duk akad belaka dah kita ni, tak mau tambah dah lah. Tu kebinasaan yang dipuji. Patutlah kitab ni comel disusun pula macam mana atas kita yang dipuji nak jaga macam mana. Tetapi memuji ni sendiri, kalau selamat daripada kebinasaan hak 6 tu, memuji tidak dilarang. Bahkan terkadang memuji tu jatuh hukum sunat. Ni nak jaga macam mana ni? Ni kata dia dekat-dekat je. Dilarang memuji. Terkadang memuji tidak dilarang. Bahkan terkadang sunat pula kita memuji. Ni balik kepada ilmu belaka lah ni. Balik kepada ilmu. Jadi terkadang ujian dipuji. Ujian dipuji. Dia kadang-kadang sekarang ni, kalaulah suka berkenan, maka pujinya puji apa? Melangit. Puji apa? Puji melangit dah. Mana puji yang agak berlebih-lebihan. Sebaliknya, kalaulah benda ni tak berkenan, dia punya kejian tu melangit jugalah. Kau dah panggil melangit.
Puji panggil melangi. Kalau keji, maknanya kalaulah dia suka, dia berkenan, puji sungguh. Kemudian di masa yang sama ni ada pula hak yang dia tak berkenan, dia keji, dia kutuk, dia maki hamu sungguh-sungguh. Hak ni kita cara hak bab kebajikan ni. Kita bukan cara hak puji, hak keji, hak pok arti, kita tak cara hak tu. Arti gitu tak tahu. Hak jenis puji, hak jenis kutuk tak kita kira tu. Kita kira atas jalan kebaikan. Seseorang buat kebaikan yang mana terkadang pujian tu pujian yang sangat-sangat melampau lah. Kadang-kadang pujian tu jelas tak jelas kitanya kebaikan tu sebenar ke tak sebenar. Tapi punya pujian tidak ada dah di tempat kita melainkan seorang sahaja. Ini maknanya pujian tu sudah sampai peringkat kita puji perkara yang boleh bawa pada dusta, bohong. Sebab kita memuji tu berlebih-lebihan yang mana pujian tu sendiri sudah tidak diyakini dah. Ni hak jenis hak muji, hak puji, hak melangi. Ada ni. Di masa yang sama adalah hak pula hak saingan, hak berlawang ni. Dia punya keji pula pada yang berlawang ni, keji sungguh-sungguh. Tapi benda hak kebaikan asal ni. Kalau tengok dalam FB tu lah. Saya tengoknya kalau tengok pada nama tu lah, nama tu sebenar tak tahulah. Hak banyak pesen ni orang perempuan. Bukan perempuan Majid Ladang, tapi orang perempuan nama dia tu lah. Takut yang tulis tu orang lelaki tak tahu tapi nama tu. Dia punya puji kepada seseorang atas jalan kebaikan. Puji tu lebih-lebih. Mana suami dia? Mana ayah dia? Sebab sekarang ni jadi lelaki perempuan kehidupan bebas. Lelaki perempuan kehidupan sama, bebas. Kita kata bebas kat mana pula? Ni orang perang ni hak jenis-jenis cakap obat kebaikan, pakai tudung, bebas dalam kehidupan sekarang. Sebab apa? Sebab sekarang ni kehidupan ke, tulisan ke, semuanya satu dunia. Tak bebas orang panggil. Korang ni kita ada FB tau. Ada FB? Ji ada? Tak ada Ji. Ada FB. Dah isteri rumah ada FB ke tau? Ada. Lepas tu FB dia bebas ke? Bebas. Tidak diperiksa oleh suami. Tu kata sekarang ni bebas. Suami isteri bebas. Suami tak apalah, isteri bebas. Napok duduk dalam rumah bertudung tapi bebas. Ni punyalah di berlawan dengan pujian kejian, berlawan. Hak puji yang melangi, kejian yang melampau. Walaupun kita kata tak betul lah, buat seumpama tu tak betul, tapi taklah sampai pada kejian yang melampau sebab masih lagi sesama orang Islam. Tapi ini perkara yang berkait dengan kebaikan. Jadi yang dikeji itu pun terkadang ustaz juga. Yang dipuji melangi tu ustaz, yang dikeji pun ustaz, tapi perkara yang bertentangan lah. Pujian yang melangi, kejian yang melangi datang daripada orang yang sama, orang perempuan. Suami jadi mana? Orang yang bertanggungjawab. Dia kata ke bebas. Mana suami nak cek FB isteri tak boleh. Hak mung, hak aku gitu. Tak, dia orang perempuan ni emosi dia. Dan dia kenang, dan dia suka, dan dia kasih habis lah. Dan tak kena dengan dia tu kok siap. Mana? Memang ini cerita bab perkara kebaikan, tapi pujian tu tak kena. Orang yang dipuji pula okey je. Apabila pujian yang melangit seumpama tu bahaya. Orang memuji binasa, orang yang dipuji pun boleh jadi binasa. Orang yang memuji binasa sebab pujian tu kadang-kadang berlebihan, bawa kepada dusta, pujian perkara yang tidak diyakini, benda yang tak jelas, bukan jelas sangat. Ini cerita hak puji ni. Tapi hak orang yang sama juga tang dia keji, itu kebinasaan lain pula. Yang dipuji itu pula hak melakukan kebaikan, jaga molek.
Sebab pujian ni kebinasaan atas yang memuji dan kebinasaan atas yang dipuji. Yang memuji, dia puji ini dengan pujian yang sebenar. Lepas daripada 4 kebinasaan dalam kitab Penawar Bagi Hati ni, ujian besar pula kepada yang dipuji. Nak kena jaga diri. Dia puji tu perkara yang sebenar, bukan hak tambah-tambah. Pujian pula bukan pujian yang melangit, pujian biasa. Ialah sebab terkadang kita ni bila satu perkara yang baik, yang mananya perkara kita berkenan, syariat tidak melarang memuji, tapi kena jaga je lah. Jadi kita memuji dengan pujian yang sederhana, yang tidak campur dengan dusta, tambahan tidak ada, tapi yang dipuji pula. Atau dalam kitab ni, kitab Penawar Bagi Hati ni pula, segi atas yang dipuji kena amati kesudahan kita tak tahu. Orang puji kita, alhamdulillah, itu je. Tapi kita nak jadi riak, wujud takabur, kesudahan kita tak tahu. Mudah-mudahan kesudahan kita kesudahan yang baik. Sekarang orang puji kebaikan yang sebenar, alhamdulillah, taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hakiki kitanya la haula wala quwata illa billah, alhamdulillah. Tapi kita kena ingat, hak akan datang kesudahan, hak tu terkadang buruk kesudahan, kita minta berlindung. Ni kita kena ingat hak bahagian kita pula ni. Ingat hak bahagian kita. Orang puji kebaikan, alhamdulillah lah, tapi kita sedar di kita ni banyak kejahatan, banyak keburukan. Alhamdulillah kita boleh buat kebaikan, kemudian orang pun puji kebaikan kita, alhamdulillah. Tapi kita kenal di kita banyak kejahatan. Hak kejahatan kita tu kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hak bahagian kita yang dipuji pula. Kemudian jangan lupalah hak terakhirnya doa daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tak kala dipuji tu. Ini hak dalam kitab Penawar Bagi Hati ni. Allahumma ghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhizni bima yaqulun waj'alni khairam mimma yazunnun. Ini doa daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di doa hak nombor satunya doa ayat Al-Quran. Kita banyak doa ayat Al-Quran kan. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana zalamna anfusana, Rabbi ja'alni muqimas salah. Ni tu doa-doa ayat Al-Quran belaka. Itu doa hak nombor 1. Doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hak nombor 2. Doa sahabat. Doa Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ni doa. Apabila kita dipuji, Sayyidina Ali berdoa dengan doa ni. Ya Allah, ampuni olimu bagiku akan barang yang akan kesalahan yang tiada mereka mengetahui akan dia. Mereka puji perkara baik, tapi kesalahan kita banyak. Kita minta supaya Allah ampuni kesalahan yang mereka tak tahu tu. Hak mereka pujilah. Kesalahan kita dilarang bercerita. Kesalahan kita bertaubat, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula buat program masing-masing cerita kesalahan masing-masing. Tu bercanggah sangat-sangat dengan agama tu. Sampai peringkat boleh buat program, boleh cerita antara suami isteri. Yang isteri ni hati dia berkenan kepada seseorang lelaki. Cerita dalam program. Kemudian suaminya mana? Suami pun bangun. Lepas tu bermaaf-maafan pun dia juga kerja dah tahu. Ini kadang-kadang orang yang nak bawa agama tapi tak ada ilmu agama jadi rosak seumpama ni. Mana isteri cerita hati dia berkenan pada lelaki lain. Lepas tu suami ada di situ. Okey, ceritalah. Kemudian menangislah, bermaaf-maafan. Kenapa kita nak cerita
keaiban, keburukan, kejahatan kita di hadapan orang ramai. Kemudian ada rakaman pula, boleh tengok dah FB pula. Ni orang panggil apa? Orang yang nak bawa agama tanpa ilmu agama. Jadi gini ya, ada ni cerita keburukan diri masing-masing. Kita wajib sembunyi kejahatan diri kita. Bahkan kalau orang tanya kejahatan diri kita, kita wajib dusta. Kita wajib dusta. Kadang-kadang kan orang tanya, demo masa muda dulu memang masyhur lah, kuat joli. Orang tanya, pernah tak minum arak misalnya? Contoh, walaupun pernah minum arak sekalipun, haram kita cerita saya pernah minum arak. Kita wajib kata tak pernah. Walaupun tak pernah tu dusta sebenarnya sebab pernah. Ada ni. Ini hukum agama. Kejahatan, dosa, kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Ayo saya nak li karamallahu wajhah ajar ni. Minta supaya minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan kesalahan barang yang tiada, mengetahui mereka itu akan dia. Orang tak puji tak tahu kita banyak kesalahan. Lepas tu kesalahan kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, dan jangan engkau ya Allah ambil salah akan daku dengan sebab barang yang dengan sebab pujian berkata mereka itu akan dia. Jadi sekarang ni daripada pujian tu adalah timbul pula belah kitanya. Mari sikit-sikit riak ke, ujuk ke, kita minta pula Allah jangan ambil salah. Sebab mari riak ni sebab dipuji tu. Jadi kita minta Tuhan jangan ambil salah. Sebab orang puji. Bila orang puji ni, marilah riak, marilah ujuk, kita minta Allah Ta'ala tidak ambil salah. Ada ni. Yang ketiga pulanya, dan jadikan olehmu akan daku lebih baik daripada barang yang menyangka mereka itu akan dia. Menyangka ni, mereka sangka kita baik. Kita minta dengan Tuhan bukan setakat Tuhan jadi baik sebagaimana yang disangka. Kita minta dengan Tuhan supaya Tuhan jadikan lebih baik daripada sangkaan baik orang kepada kita tu. Bukan setakat kata dia sangka kita baik, mudah-mudahan jadi baik sungguh, mudah-mudahan lebih baik lagi daripada yang kamu sangka. Ni doa ni. Ni mulai apa ni? Doa ketika dipuji. Kan kita kan kadang-kadang puji kita, mudah-mudahan kita dapat sebagaimana yang kamu puji. Tak, bukan sebagaimana yang kamu puji, lebih baik daripada hak mereka sangka akan kita tu baik. Lebih baik lagi kita minta dengan Tuhan. Ni anak dan kita penawar bagi hati cukup. Kalau kita faham molek satu-satu bah, insya-Allah ilmu hak tadi sebut dah, hak kita nak kena mujahadah adalah amal batin. Bersihkan hati daripada sifat kecelaan, hiasi hati dengan sifat kepujian. Itu amal batin yang kita kena mujahadah. Tapi nak amal, ilmu terlebih dahulu. Ilmu kena mantap, kena kemah dalam kitab pernah bagi hati, pergi kepada amal. Itu hak sifat kecelaan yang kedua. Ini masuk kepada sifat kecelaan yang ketiga. Bab yang ketiga pada menyatakan marah, ghadab. Ketahui olehmu bahawasanya marah itu sifat kecelaan. Kecelaan ni bahasa kita lah, mazmumah. Tapi kita jadi mazmumah mahmudah. Kita gitu dah kitanya. Sifat kecelaan ni bunyi tak standard dah. Sifat kepujian kita yalah, hak kitanya sifat mazmumah bahasa Arab tu. Sifat mahmudah bahasa Arab. Sifat mazmumah sifat kecelaan yang dicela oleh syarak, yang dilarang oleh syarak, yang sangat banyak kebinasaan. Hak banyak kebinasaan ni hak zahir pula. Hak banyak kebinasaan hak zahir. Hak sifat kecelaan yang kedua, loba atas berkata-kata. Bila loba atas berkata-kata, maka timbullah banyak berkata-kata, banyak kebinasaan hak zahir lidah. Hak ni
marah tu satu sifat kecelaan, tetapi sifat kecelaan ni timbul di pula banyak kebinasaan hak zahir. Mari daripada sifat kecelaan, sifat ghadab, sifat marah. Bukan sifat pemarah tau. Sebab kalau pemarah ni kena kepada orang yang bersifat tau. Tapi kita panggil sifat pemarah tau. Kan gitu? Sifat pemarah panggil. Kalau sifat marah gitu. Sifat marah ke sifat pemarah? Sifat pemarah. Patut orang yang bersifat dengan pemarah panggil dia pula orang yang pemarah gitu. Dan hak bahasa kita ni dia panggil sifat marah, sifat ghadab. Pemarah tu orang tu, sifat ni sifat marah, sifat ghadab. Sifat kecelaan yang sangat banyak kebinasaan kerana menyebabkan ia sifat kecelaan marah ni pada anggota yang zahir akan memukul dan memaki dan membunuh. Ni yang zahir. Dan di dalam hati pula hak pada anggota yang zahir akan memukul dan memaki dan membunuh. Dan di dalam hati mana kerana menyebabkan ia di dalam hati pula akan dendam dan dengki dan suka cita dengan balak mereka yang dimarahinya, dan duka cita dengan mendapat ia yang dimarahinya akan nikmat, dan mencita-cita atas membuka rahsianya, rahsia orang yang dimarahinya. Ini mari daripada ghadab, sifat marah. Yang mana sifat marah ni dia regu dengan hak mahmudahnya adalah sabar, reda. Dia apabila apabila bersifat dengan sifat marah, hilang sifat sabar dan hilang sifat reda. Hilang sifat sabar, hilang sifat reda, timbullah sifat marah. Kita marah akan perkara yang kita tak kenal. Perkara yang kita tak kenal ni semua ujian daripada Allah. Kita kena sabar, kena tahan hati kita tu. Perkara tu memang kita tak berkenan, tu ujian daripada Allah. Kita kena sabar, kena tahan hati, kena ikat hati akan perkara yang kita tak suka, yang diqadakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan setakat wajib sabar dengan perkara yang diqadakkan oleh perkara yang pahit, bukan kita wajib redha plus tangga lagi. Qada Allah ni ada yang manis, ada yang pahit. Qada Allah ni baik, buruk, manis dan pahit. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrih. Nabi kata, engkau beriman dengan qada dan qadar Allah, baik qada dan qadar Allah, jahat qada dan qadar Allah, manis qada dan qadar Allah, pahit pun qada dan qadar Allah. Qada dan qadar Allah hak pahit ni kita bukan hanya wajib sabar, kita wajib reda. Sebab terkadang kita sabar, kita tahan tapi hati itu tak reda. Tak ada ni. Dia kena dua tu, sabar, reda. Dengan sabar dan reda ni barulah hilang sifat marah. Hilang sifat marah. Tapi di hadapan dia akan bicaralah. Sifat marah ni perlu. Kalau tak ada sifat marah, macam mana kita nak cegah perkara maksiat contohnya? Perkara maksiat kita tak berkenan. Kita tak berkenan, kita tak suka, kita marah dengan perkara maksiat, barulah kita cegah. Perlu pada sifat marah. Kalaulah contohnya berkaitan kepentingan agama kita, diganggu gugat, kita kena ada sifat marah.
Sebab kita kalau tak ada sifat marah, macam mana kita nak berlawan, macam mana kita nak berperang dengan pihak musuh kalau tidak ada sifat marah. Sifat marah perlu. Ada apa dia akan cerita. Jangan pula siapa tak ada sifat marah, anak bini buat benda tu larang, kelik tengok, tak apa dia kata. Oh, baik sungguh ayah dia, baik sungguh suami dia, tak marah langsung. Anak bini buat gapo pun depan mata lendai pun senyap je, tu pondang. Dia kata baik pula, tak marah. Dia kata baik sungguh-sungguh, tak baik gitu. Ada ketika kita kena marah, ada ketika kita wajib marah. Jadi marah ni nak ni, marah ni nak. Tapi marah mana? Marah yang terkawal dengan syarak, marah yang dikawal dengan syarak. Jadi nak tahu pula marah mana yang syarak, yang dikawal dengan syarak. Faham tak ni? Ni kata balik pada ilmu belaka. Marah sifat ni cela. Terkadang kita kena marah. Dengki dicela. Terkadang syarak membenarkan kita dengki. Takabur dicela. Terkadang bukan setakat syarak membenarkan takabur, sedekah pula takabur tu, kebajikan pula. Syarak melarang riak, terkadang riak dibenarkan, bukan disunatkan. Nak kira mana pula tu. Tu kena ngaji molek tu. Macam dululah kita bicara bab dusta, haram, tapi terkadang dibenarkan, terkadang wajib. Contoh tadilah, dusta pada menyembunyikan maksiat yang kita lakukan tu wajib. Mengumpat haram, tapi terkadang dibenarkan mengumpat, terkadang wajib. Tu kena ngaji molek lah tu. Memuji dicela pada syarak, terkadang dibenarkan, bukan terkadang sunat. Tu balik pada ilmu belaka tu. Jadi dicerita hak asal ni, hak marah yang dicela pada syarak, hak marah yang dituntut pada syarak, dia akan datang kemudian. Jadi sifat marah, sifat kecelaan ni yang sangat banyak kebinasaan, kerana mensebab ia sifat marah pada anggota yang zahir akan memukul, mari daripada marah, dan memaki, kata huduh, mari daripada marah, dan membunuh tu mari daripada marah. Yalah. Hak kata tadi tu lah, hak jadi ni maki, hamun, kutuk dan FB tu kenapa? Kerana marah. Bila marah dia pun jadi memaki, kutuk apa semua dalam FB tu. Ini apa ni? Ini panggil kebinasaan anggota zahir. Dia asalnya memaki ke, asalnya lidah sekali jalan je. Tapi sekarang ni memaki bukan dengan lidah, dengan tangan. Jadi bila nak hilang makian kita dalam FB? Bila nak hilang makian kita dalam FB? Kata-kata huduh kita dalam FB tu pada seseorang, yang mana terkadang kita ni memuji dan memaki perkara yang tak jelas-jelas pun sebenarnya. Lepas nyata kemudian, kalau gitu tak apa. Kalau gitu tak apa, kerana kamu maki sebelum ni. Nak kira mana tu? Dia maki, gerang ni marah tiba-tiba apa yang dicerita tu tak betul. Tak betul dah apa? Iyalah tak betul dah apa, dah yang kita maki tu. Kita padam dalam FB kita tu, orang ambil dah. Orang ambil, orang kongsi dah bulaknya. Siapa ke mati, bukan siapa ke mati. Atau dunia tak ada dah, kita mati dah. Dalam FB tu orang ambil, orang simpan, orang share, orang apa tu. Guna sekarang ni. Tu kata sekarang ni jadi bebas. Lelaki perempuan jadi bebas. Perempuan pula mengaji agama, pakai tutup aurah, bebas juga kehidupannya. Segala-gala perkara nak komen, segala-gala perkara nak cari. Mana? Hal rumah tangga orang pun nak cari. Hal rumah tangga
Kalau rumah tangga orang, hak paling cepatnya orang perempuan lah. Tu kan ni. Rumah tangga tu lah cerai-berai orang tu lah. Orang cerai, orang lelaki nikah dua, macam-macam kan. Rumah tangga. Ni hak duduk ni. Hak duduk maki hamu ni, nak kira mana gitu tu. Macam halal, tak ada hukum. Tu kata, kalau kita tu ada isteri, ada anak perempuan, ada telefon masing-masing, duduk tangan sokmo, usaha tanggungjawab tu. Kita tak boleh kosek. Ni tak boleh. Dia ada apa? Ada hak kita tak boleh buka telefon dia tu lah. Apa dia? Dah, mana kita nak buka telefon dia tu tak boleh lah. Dia ada nombor apa? Boleh juga gitu dah. Boleh gitu. Isteri kita kena minta izin daripada dia. Sebab apa? Sebab dia ada ni apa. Saya tak ada belaka tu, dah reti benda gitunya. Orang nak buka-bukalah, tak ada apa pun. Jadi mana nak buka isteri, kena dia buka. Sebab dia ada nombor dia apa ke. Nak buka anak-anak, tak boleh. Apa ni? Permisi apa itu? Pribadi dia. Dia tak. Anak kita tanggungjawab sepenuhnya. Kita boleh cek, kita boleh buka bila-bila masa tanpa kebenaran dia. Itu sepatutnya. Ni kata bebas sangat-sangat. Itu berat kitanya. Tetapi dengan teknologi sekarang ni, situlah juganya kita nak belajar. Isteri kita nak belajar, pakai waktu juga. Anak-anak kita nak belajar, hak jenis bagi belajar tu kan, pakai waktu juga. Besar juga manfaat. Sekarang ni pula hak jenis belajar online ni, nak pakai waktu belaka. Tak ada waktu ke hak sekarang ni belajar online kan. Nak belajar ilmu dunia pun pakai waktu. Hak jenis nak mengulang ilmu agama pakai hak telefon tu. Tapi di situ juga banyak kebinasaan ni. Tambah pula kalau kebinasaan tu berkait dengan anak Adam. Ni maki hamu ni membabitkan anak Adam. Mengumpat membabitkan anak Adam. Dosa dengan Adam kau tu kena beradab dengan tuan dia lah, minta maaf. Kalau tidak kau pada mahsyar lah jawapan dia. Guna. Sebab saya tengok-tengok dalam FB tu, perempuan-perempuan yang duduk tu nampak minat-minat ke agama juga. Bukan jenis arti-arti kita tak mencapuh tu tak kira mana tu. Kira nampak hak duduk share hak kuliah-kuliah agama tu. Cepat sangat. Dan ni semua benda share belaka. Rumah tangga pun share apa semua. Lepas tu mulalah mari marah, mari maki. Ni maki. Kita sebenarnya takut. Hak maki sebenarnya kita takut. Berani nak maki depan batang hidung orang. Tumbuk dia orang lah. Ni hak maki jauh ni lah, sedap. Pada ni kita kalau maki betul dengan lidah, secara berhadapan, berani nak maki orang? Berani? Orang bekok cobong panggil dah. Bekok cobong, muka jawapan dia tak kena gaya. Tapi hak ni maki dalam FB, tak ada kena apa pun. Sedap sekarang ni. Kata kat orang, maki orang, kutuk orang. Berani dah ni cerita orang puang ni, berani dah. Muka tak ada kat depan. Tapi apa yang dia maki tu habis satu dunia. Tapi mari daripada mana? Mari daripada marah. Kita kena sabar, kita kena redha ke semua tu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Hak memukul, hak membunuh, tu kira hak berat sangatlah tu. Memukul, membunuh mari daripada marah. Tu hak zahir. Dan di dalam hati pula mari daripada marah ni mesebabkan pula pada dalam hati akan dendam dan dengki. Dendam. Al-hikdu, dendam. Dendam ni kalau kita kata kau taruh marah dalam hati, kan gitu, dendam. Saya ngajinya dendam tu kata dendam taruh marah dalam hati. Ni sipang.
Tu dendam. Dan dengki. Ya, dendam lain, dengki lain. Tapi antara dua ni, dendam dan dengki ni, dia jakit-jakit antara dua ni. Bila kita dendam pada seseorang, marilah dengki kita pada seseorang. Ada ni. Dia macam jakit antara dendam, satu sifat kecelaan yang lain, dengki, satu sifat kecelaan yang lain, tapi dia berkait dua ni. Yang mana antara dendam dengan dengki ni sama-sama sifat kecelaan yang mana berdosa kita serta dunia kita pun rugi. Ada ni. Hak dosa kena seksa, rugi akhirat. Tapi dendam dengan dengki ni atas dunia sendiri pun rugi. Atas dunia sendiri pun rugi. Orang dendam, sifat marah dalam ni, hidup dia tidak akan tenteram. Orang dengki, hidup dia tidak akan tenteram, hati dia gelisah sokmo. Ni hak dosa, hak seksa tu rugi akhirat. Atas dunia ni orang riak, rugi akhirat, dosa kena seksa. Tapi atas dunia dia dapat hasilan. Dia riak, menunjuk-nunjuk, akhirnya dipuji, diangkat oleh orang. Dapatlah atas dunia ni. Tapi tak padang dengan hak seksa akhir, tapi dapat atas dunia. Orang sombong, dia gah atas dunia. Sukalah dia dengan kesombongan. Faham tak ni? Mana atas dunia tu dia dapat hak nafsu dia. Tapi dendam dengan dengki ni atas dunia ni duduk dalam. Jadi duk mikir, duk serabu, duduk tidur pun tak lena, duk mikir ni. Sebab apa ni gerang dalam hati ni. Boleh apa? Dunia ni boleh apa atas dunia? Faham tak ni? Hak ni cerita dendam dengki saja ni. Dia akan melarat lah. Daripada marah timbul dendam, timbul dengki. Bila dendam dan dengki, dia usahalah nak khianah. Tu dosa lain lah pula tu. Ni dendam sajanya, dengki sajanya, mari daripada marah tadi. Tapi tak ada buat gapa-gapa. Cerita setakat tu. Tapi takkan berhenti setakat tu. Dan hati kita dendam, hati kita dengki, tak berhenti setakat tu. Tapi nak ceritanya dendam, dengki ni macam mana hati kita atas dunia. Kalau kita tidak simpan marah dalam hati, kita maafkan kesalahan orang, macam mana kehidupan kita? Tenang. Sebab kita tenang. Faham tak ni? Sebab apa? Sebab kita tak simpan rasa marah di hati. Kita maafkan, kita redha dengan semua ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, hati kita terima. Ada ni. Jadi makna kita jadi tenang bila tidak ada sifat dendam. Jadi dendam dan dengki mari daripada sifat marah. Dan sukacita dengan kena balak. Sukacita, suka hati, berkenang hati dengan kena balak mereka yang dimarahinya. Dan duka cita dengan mendapat ia yang dimarahinya akan nikmat. Hak ni suka cita dengan kena balak mereka yang dimarahi, dan duka cita dengan mendapat ia yang dimarahi akan nikmat. Hak ni lah dia panggil dengki. Dengki suka hati kalau orang kena balak. Kalau orang yang kita dengki itu dapat nikmat, kita duka cita. Tu dia panggil dengki. Faham tak ni? Apa dia dengki? Dengki ni hati kita suka orang tu kena balak. Hati kita duka bila orang tu dapat nikmat. Itu dia panggil dengki. Ni dengki ni. Mari daripada marah timbul sifat dengki, maka suka cita dengan kena balak mereka yang dimarahinya. Orang yang kita marah tu, orang yang kita dendam tu, kena balak, jatuh dia, gembira kitanya. Dan duka cita dengan mendapat ia yang dimarahi itu akan nikmat. Kita marah ke dia, kita dendam ke dia, kita dengki ke dia, dia kau naik, kau dapat bagai-bagai nikmat, hati kita duka cita. Ni dia panggil terseksa di dunia ni. Kenapa? Kerana hati sama-sama. Akhirat lah. Atas dunia ni pun. Mana atas dunia dia sudah terseksa. Ada ni.
Ni kadang-kadang ni dalam belaka ni. Ni kadang-kadang keluar-luar ni. Apabila seseorang kena balak, lama dah aku tunggu. Apa maksud dia? Bila seseorang tu kena balak, jatuh dianya, menega dia rugi, dia aksiden, kemalangan, tiba-tiba keluar di mulut kita, lama dah kita tunggu. Apa benda? Ni dalam ni. Sebab apa? Duk nak suka sangat, cerita sangat bila Tuhan nak tarik nikmat. Mari daripada dengki, mari daripada dendam, mari daripada marah. Ni semua ni marah, di banyak pula kebinasaan dan mencita-cita atas membuka rahsianya. Dan bila kita marah seseorang, timbul dendam, timbul dengki, dia tunggu masalah kita akan bongkar rahsia dia. Rahsia kejahatan dia sebenar, bukan setakat bongkar rahsia kejahatan sebenar, kita fitnah dia pula, kita umpat dia pula, kita adakan cerita perkara yang tidak-tidak. Mari daripada mana? Mari daripada marah, mari daripada dendam, mari daripada dengki. Bukan setakat kita buka rahsia kejahatan dia, hak kejahatan yang sebenar. Bukan kita buka rahsia sebab dia tidak ada rahsia, kita pula yang umpat dan kita fitnah pula perkara yang tak ada. Mari daripada mana tu? Mari daripada marah. Dan tiap-tiap satu daripada yang tersebut itu sebab bagi binasa. Hak anggota zahir sama, hak hati sama, itu bawa pada kebinasaan. Tapi mari daripada sifat marah, sifat ghadab, dan bermula memecahkan akan bersangatan marah itu setengah daripada yang amat penting ia pada agama. Cerita dulu hak marahnya, lepas tu kita nak memecahkan, kita nak menghancurkan. Kita kalau kita kata gak nak kawal, nak buang, nak hilangkan tak boleh, kita nak kawal. Sifat marah tu itu perkara yang penting pada agama. Nak kawal macam mana sifat marah yang ada di dalam hati kita. Wallahu alam. Kemudian kita maklumlah kuliah kita maghrib sahaja, isyak tu tunggu kebenaran lain pula lah. Sebab kebenaran sekarang di Terengganu kita hanya kuliah maghrib sahaja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.